Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, sekejap cikgu share. Nampak Nampak. Nampak. Okay, hari ni kita belajar sambungan apa yang kita belajar sebelum cuti hari tu. Sebelum cuti kita dah masuk betul hukum log, asas hukum log. Iaitu tukar daripada indeks kepada log, daripada log kepada indeks. Kan? Sekarang Allahu Akbar. Sekarang hari ni kita masuk kepada membuktikan hukum log. Membuktikan hukum log. Bila sebut membuktikan hukum log, maksudnya kita akan mengaplikasikan hukum-hukum log lah. Okey, mengaplikasikan hukum-hukum log. Okey. So untuk hari ni cikgu harap at least 18 daripada kamu, tapi sekarang baru 14 orang. Boleh menggunakan hukum log dengan betul, maksudnya 100% boleh menjawab soalan yang kita bincang dan cikgu bagi nanti. Okay, so dengan itu nanti kamu akan dapat memahami konsep dan hukum log lah. Okay, so apabila menyebut tentang pembuktian hukum log, maksudnya kamu perlu menghafal dan memahami apa itu hukum log. Okay, basically ada 3 hukum log. Iaitu hukum log yang pertama, kalau diberi dengan syarat asas dia mesti sama. So kalau diberi sesuatu log secara umum, log X darab Y asas A. Okay, log X darab Y asas A. Kalau cikgu pecahkan atau cikgu kembangkan dia akan jadi log asasnya tetap sama tau. So dia akan jadi log X asas A, darab tadi dia akan jadi tambah tambah log A asas log Y asas A. Itu kalau darab. Kalau bahagi macam ni, kalau kita pecahkan kepada asas yang sama, dia akan jadi, operasinya akan jadi apa? Tolak. Maksudnya log X asas A tolak log Y asas A. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sesuatu log tu memang dah log tunggal, tetapi dia dalam bentuk kuasa, nampak tak tu? Kuasa N. Maka kuasa tu kita boleh bawa ke depan. Contohlah kan? Contoh log 3, 9, kuasa 5. Yang tu. So sebelum cikgu selesaikan, cikgu boleh bawa kuasa ni ke depan. So dia akan jadi 5 log 9 asas 3. Macam tu. Okay, itu yang pertama tadi. Hukum yang ketiga. Kalau yang pertama tadi contoh, kalau dia bagi macam ni. Log 2 X. Tak naklah X. Contoh M darab N. So kalau kita pecah sebab dia darab, dia akan jadi log M asas 2. Asasnya tetap sama. Tambah log N asas 2. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia bahagi macam ni. M per N. Dengan syarat bila kita kembang tu asasnya mesti sama. Bila sebut asas yang ini yang kecil tu, itu kita panggil asas. So bila bahagi, kalau kita nak pecahkan, dia akan jadi log asas 2M bahagi jadi tolak. Gitu. Ya, ni aplikasi hukum darab bahagi dengan kuasa. Okey, jelas penerangan cikgu? Faham? Faham. Okey, seterusnya. Ni perbincangan. Okey, sekarang cikgu nak pecahkan benda ni. So bila pecahkan, tadi cikgu dah terangkan. So bila pecahkan, dalam kes ini dia akan jadi apa? Dia akan jadi log asas AX sebab dia darab kat situ. So akan jadi, ya Allah, tak boleh sentuh. Okey, tambah log asas A Y. Okey, itu sebab dia
X, Y. Maksudnya X darab Y. Okey, darab. Okey. So kalau dia bahagi per macam ni, bahagi, dia akan jadi apa? Kalau Tolak. cikgu pecah? Tolak. So akan jadi dengan syarat asasnya mesti sama. X tolak log asas A, Y. Okay. Dan yang ketiga, kalau dia kuasa. Nampak? Kalau dia kuasa kat situ. So kita boleh bawa ke depan. Dengan syarat kuasanya samalah. So N log asas A, X. Okay, setakat ni. Faham? Faham. Faham tu simple lah. Okay, so cikgu kita terus pergi kepada aplikasi soalan. Okay, soalannya beginilah. Okay, soalan-soalan begini dia boleh keluar dalam kertas 1 pun boleh. Kalau form 4 dia boleh juga keluar dalam kertas 2. Dua-dua boleh. So, kalau kita tengok. Kita tengok soalan-soalannya. Contoh-contoh soalan terus. Okay. Diberi log 15 asas 5. Log 15 asas 5 sama dengan 1.6826. Dan maklumat kedua, log 4 asas 5 sama dengan 0.8614. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Apa maksud soalan ni? Kalau kita tengok soalan ni, dia minta kamu cari nilai untuk log 60 asas 5. Sebab benda ni kamu tak boleh guna kalkulator. Kan? Dan kalkulator kita, kalau kalkulator kamu yang button kalkulator tu log dalam kalkulator kamu adalah log asas 10. Sedangkan kat situ log diberi adalah log asas 5. So macam mana awak nak jawab soalan ni? So dia dah bagi rujukan kita. Rujukan kita kat sini ada 2. Yang pertama yang ni. Dan yang kedua yang tu. Tu rujukan kita. So dari situ kamu kena kaitkan 2 maklumat ini dengan nilai di sini. Tu yang kita nak guna operasi yang ini tadi. Yang ini tadi. Sama ada darab atau bahagi atau kuasa. So kalau kita tengok kat sini. Kan? Kalau kita tengok kat sini. Di sini ni. Kalau kita lihat kat sini ni. 60. Asas sama dah. Nampak? Asas ni dengan ni dah sama dah. Asas 5. Cuma kat sini. 60 kat situ. Masalah kita 60 kat sini. Sedangkan dekat sini 15 dengan 4. So awak kena fikir macam mana nak dapat 60 nak kaitkan dengan 15 dengan 4. Darab. Ya, tak habis cakap lagi. Maksudnya dah faham lah tu. 60 maksudnya adalah hasil darab di antara 15 darab 4. 15 darab 4 kan. So maksudnya penyelesaian ni kita start dengan log asas 5. 60 tu sebenarnya adalah 15 darab 4. 15 darab 4, 60 kan? Kita tak ubah nilai, cuma kita ubah bentuk supaya kita boleh kaitkan dengan ni nanti. Dengan jawapan tu. So kita boleh carilah nilai dia. Maksudnya darab operasi apa kalau saya cikgu nak kaitkan dengan ni nanti? Tambah. Tambah. So dia akan jadi log 15 asas 5 tambah log 4 asas 5. So dia akan jadi, ambil je lah nilai 15 adalah 1.6826 tambah log 54 adalah 0.8614. So terus je dapat jawapan. Berapa? Tekan kalkulator. 1.6826 tambah 0.8614. Berapa? 544. 544. Itulah nilai tanpa kita menggunakan kalkulator. Okey, setakat ni 14 orang anak-anak saya ni faham? Faham. Faham. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Log 5, 12. Log 12 asas 5. Log 12 asas 5. Cuba fikir macam mana nak kaitkan 15, 14. 15, 14. 15, 4,
nak jadi 12. Macam mana? Ain. Berapa? Bahagi log 4 asas 5. Bahagi log 4 asas 5. Maksudnya? Bahagi 4. 12 bagi 4. 12. Berapa nilai 12? Ada tak kat situ dimaklum? Sekarang ni. Okey. Sekarang ni yang kita nak cari ni. Mesti nak kait dengan dua nilai ni. Dengan dua nilai ni. 15. 4. So nak jadi 12. Nak jadi 12 macam mana? 60 Apakah? bahagi 5. Betul. Betul kan? 12 adalah gini. Tak apalah. Tadi siapa tadi? Ain dia nak cuba. Bagus. Cikgu suka orang macam tu. Maksudnya dia adalah 12 ini adalah setara dengan 60 bahagi 5. Tadi log 60 kan awak dah dapat? Betul. Soalan A tadi. Log 60 kan ni jawapan awak? Betul? Dah dapat dah tu? So kita boleh gunalah. Betul tak? Betul tak? Azmina, betul tak? Betul. Betul. Okay, so dia akan jadi apa? Kalau cikgu selesaikan, dia akan jadi apa? Pecahkan jadi apa? Tolak. Tolak 60 tolak log 5 asas 5. Satu lagi. Cikgu lupa nak bagi tahu. Okey, satu perkara di sini 60 bagi 5 12 kan. Bila dia bagi dua nilai macam ni, satu log 15 asas 5, satu log 4 asas 5, satu nilai lagi automatik awak akan tahu. Iaitu log yang asasnya sama. Ni. Ingat tak awal-awal dulu cikgu cerita log A asas A nilainya sama dengan berapa? Awal-awal sebelum cuti raya hari tu. Ingat lagi tak? Tak ingat dah, cikgu lama kan. Log A asas A nilainya sebenarnya adalah 1. Maksudnya sesuatu nilai yang ni log dengan asas ni sama huruf, sama nombor atau sama huruf, nilainya bersamaan dengan 1. So maksudnya kalau dia bagi dua nilai macam ni, awak akan tahu satu lagi. Sebab kita tengok, benda Allah ni asasnya 5. So automatik awak akan tahu log 5 asas 5 nilainya sama dengan berapa? 1. 1. Benda ni automatik akan kena ada kat kepala awak. Log yang asasnya sama adalah 1. Selalunya kita akan guna kat situ. So kat situ dari sini kita tahu dah. Walaupun log 5 asas 5 ni tak ada, tapi kita tahu nilainya bersamaan dengan 1. So log 60 tadi awak dah dapat berapa? 2.54 tolak log 5 asas 5 berapa nilainya? 1. So tolaklah. So akan jadi 1.54. Okey, setakat ni faham? Faham. Alhamdulillah. Hafiz mana Hafiz? Jawab ke? Ada. Ada. Okey. Log 5 100. Log 100 asas 5. Selalu salah sebut. Log 100 asas 5. Macam mana nak kaitkan? 5, 4 dengan 15. 100 ni datang daripada mana? Seratus adalah gabungan. So kena tengok. 5, 4 dengan 15. Gabungan apa? Mana-mana yang bersesuaian? 15, 5 dengan 4. 100 tu datang daripada mana? Apa darah apa ke, apa bahagi apa ke nak dapat 100. Tapi nak guna mesti guna yang ni. 3 nombor yang cikgu highlight warna hijau tu. 100 datang daripada mana? Bahagi dengan 4. Apa bagi dengan 4? 25 darah, 100 bagi 4. 100 bagi 4. Okey, sekarang macam ni. Dia gini. Sekarang ni kita nak dapat ni 100. Kita apa yang kita lakukan operasi darab atau bahagi, dia mesti ini jawapan dia 100.
Maksudnya awak kena fikir, 5, 4 dengan 15 ni operasi apa kalau darab atau bahagi dapat 100? Gitu. Contoh kalau 100 bagi 4 tadi, awak dapat 25. Tak boleh lah. Sedangkan kita nak mesti 100. Contoh macam tadi kan, 12. Ni. Contoh 12. 12 ni gabungan apa yang awak dapat 12? 60 bahagi 5. Awak dapat 12. 60 ni, kenapa boleh guna cikgu? Sebab dekat atas ni tak ada. Cikgu kata mesti guna 3 atas ni. Tapi tadi 60 kita dah dapat ni dekat soalan A. So kita boleh guna juga lagi. Macam tu. Macam ni kan, soalan A ni, log 60. Macam mana nak dapat log 60 menggunakan maklumat yang 3 ke atas ni? Awak kena fikir, oh cikgu, 60 tu adalah 15 darab 4. 60. Maksudnya langkah pertama ni mesti dapat nilainya macam ni. Sama juga, langkah pertama awak ni mesti dapat 100. Macam mana nak dapat 100? Gabungan sama ada 5, 4 atau 15. Nak kena fikirlah. 100 tu adalah apa? Apa darab apa? Atau apa bahagi apa? 25 darab 4. Betul. Sebab apa 25 darab 4? Kita boleh guna kan? 4 boleh guna kat sini. Betul. 25 ni, cikgu, mana ada 25 cikgu? Datang daripada mana 25 tu? 25 ni adalah datang daripada sini. 5 ni, iaitu 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 berapa? 25. 25. Tu cara dia. Maksudnya, kat sini, langkah pertama adalah log asas 5, 25 darab 4. Datang daripada mana 25 tu? Datang daripada 5 kuasa 2. Yang ini. 5 kuasa 2. Darab 4. 4 datang daripada mana? Datang daripada situ. Dua-dua kita guna daripada maklumat yang ada kat atas. Setakat ni, faham cara nak guna? 12 orang ni, faham ke tak? Faham. Saya pening sikit. Pening sikit tapi faham tak cara nak dapat? Faham. Dia gini tau, benda ni soalan macam ni awak kena guna kaedah cuba jaya. Kena main match nilai untuk dapat nilai tu. Faham? Faham? Nanti tak apa, kita tengok soalan kedua. So, yang ini 5 kuasa 2, tadi kita boleh, kalau ikut rumus, kita boleh bawa ke depan kan, macam ni. Betul? 9 kuasa 5, 5 tu kita boleh bawa ke depan. So, dia akan jadi 2 log 5 asas 5, darab akan jadi operasi tambah log 4 asas 5. Okey. So, 5 asas 5 sama dengan berapa tadi nilainya? 1. 1. Sian dah. Uduh dah. Log 5 asas 5 sama dengan 1. So, kita ganti kat sini. 1. Gitu. So, tambah log 4 asas 5 berapa? Log 4 asas 5 adalah ini kan? Adalah yang ini. So 0.861. So jawapan dia adalah 2.861. Okey, 1 minit. 1 minit tak nak lah. 30 saat renung-renungkan. Faham ke tak ni? Faham ke tak? Faham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, 15 orang setakat ni. Okey. Faham Okey. Kita proceed soalan nombor 2. Yang ni sekarang. Ada kertas tak? Ada buku latihan tak depan awak? Ada. Ada. Okey, cuba buat soalan ni. Kita bincang dulu sekejap. Diberi log 3 asas 2 sama dengan 1.585. Itu maklumat pertama. Maklumat kedua,
Diberi bahawa log 5 asas 2 adalah 2.322. Cikgu kata kalau dia bagi 2 maklumat, kena tahu 3. Kalau dia bagi 3 maklumat, kena tahu 4. Sekarang dia bagi 2 maklumat, kena tahu 1 lagi. Satu lagi apa maklumatnya yang ada dalam kepala kita? Log 2 asas 2. Log 2 asas 2 sama dengan 1. 1. Benda tu mesti automatik tahu. Macam mana tahu? Depend on kita punya asas ni. Okay, so berdasarkan 3 maklumat yang awak tahu, yang cikgu highlight warna kuning tu. Okay, cuba cari log 15 asas 2. Dengan log 25 asas 2. Cuba dulu 2 minit. Bermula dari sekarang. Cikgu besarkan soalan supaya nampak. Dah? Hafiz dah belum? Belum lagi. Belum, okey. Buat dulu. Dah. Dah. Ishraf dah. Yang lain? Dah. Macam mana lagi? Dah. Hashikin dah. Aida? Sikit lagi cikgu. Okey. Aiman? Dah. Dah. Azmina? Azwina. Dekat-dekat macam kembar nama awak. Dah belum? Belum. Belum. Kelas ni ada 2 kembar Ashikin. Kembar kat tu. Kembar nama lah korang. Alisa? Kristi panggil Kristi ke panggil Erin? Kristi, nak panggil Kristi ke nak panggil Erin ni? Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Okey, saya panggil Erin lah, senang. Okey, dah. Okey. Siapa nak try nombor 1? Gabungan dia apa? 15. 5 dah 3. 2 nombor yang didarab, tak kira lah awak buat 3 darab 5 ke atau 5 darab 3 ke, tak ada masalah, equivalent, setara. Dua-dua akan nanti at the end jawapannya tetap samalah. So tulis akan jadi log asas 2, 5 darab 3 atau 3 darab 5, mana-mana sama. Lepas tu baru kembang. So akan jadi log 5 asas 2 darab operasi Tambah. tolak ke tambah? Tambah log 3 asas 2. So bila selesaikan log 5 asas 2 nilainya adalah 2.322 tambah 1.585. Berapa yang jawapan dia?
3.907. 3.907. Tu. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, nombor 2. B. Log 25 adalah gabungan daripada atau kombinasi apa? Log asas 2. 5/5. 5 darab 5 pun boleh. Yang ini pun boleh setara. Atau awak nak buat macam ni pun boleh. Mana-mana boleh juga kan. Nanti jawapan akhir sama je. Okey. Kalau log 5 darab 5 dia akan jadi log asas 25 tambah log asas 5. Terbalik. Log asas 2 5. Tu kalau awak guna darab. Atau kalau awak guna yang ini dia akan jadi 2 log 5 asas 2. Samalah. Setara. Sebab tu cikgu kata nanti jawapannya sama je dua-dua. So log 5 awak dapat 2.322 tambah 2.322. Atau mana-mana awak akan dapat gitu. Kan sama tu jawapan dia. Betul? So dapat 6. 4.44. Sama je jawapan dia. Okey, setakat ini faham? Faham sangat. Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, faham Okey. So kita teruskan. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh. Seterusnya yang ini latihan 1. Log sama je kan? Sama je. Okey, nilai sama. Okey, C pula. Sorry, tadi A, B. C sekarang. So, satu lagi tadi, dalam kepala mesti ada log 2 asas 2 sama dengan 1. Tu maklumat kita. Yang pertama ni. Ni gak sambungan soalan tadi. C. Cuba buat. Nampak tak? Log asas 2 0.6 di log 10 asas 2. Cikgu, Hmm. kan yang C tu kan 3/5 kan? Lepas tu kalau tolak dia, kalau kita tukarkan di puluhan, yang besar memang ke depan ke yang kecil memang dia ikut apa urutan Ikut. dia? Ikut urutan dia. Awak akan dapat jawapan dia dalam nilai apa? Sekejap. 1.85 tolak. Sekejap 0.37. Negatif 0.737. Ya, betul. Awak akan dapat jawapan dalam negatif. Tak ada masalah. Boleh. Faham ni? Faham? Tak ada masalah sebab kita follow kan. Sebab kalau bahagi memang dia tolak. So boleh je, tak ada masalah. Nilai negatif pun. Dah. Atikah Ayuni. Jadi macam ada Atikah Ayuni.
Dah settle? Dah siap? Dah. Dah, okey. 0.6 adalah gabungan apa? 3/5. Ya, 3/5. So dia akan jadi 0.6 itu sebenarnya adalah log asas 2 3/5. I mean, gabungan apa yang awak buat ni, bila awak permudahkan awak akan dapat balik jawapan. Tu cara kita nak dapat. Cara kita nak uji. Betul tak kita punya gabungan tu. So kalau awak tekan kalkulator 3/5 memang awak dapat 0.6. So betul lah tu. So dari situ kita tahu bila bahagi sebenarnya dia adalah operasi apa? Kalau Tolak. pecah? Tolak. Tolak. So, dia akan jadi gitu. Okay, faham? So kalau cikgu ringkaskan, bukan ringkaskan, gantikan nilai log 3 asas 2 adalah 1.585 tolak dengan 2.322. Ni tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator dapat berapa? Negatif? Berapa? 0.337. 7? 37. 37. Sini, sama. Dapat semua? Sama. Sama. Okey. Yang D. 10. 5? Darab 2. Ya, senang. Log asas 2. 5 darab 2. Uji, betul tak? 5 darab 2 dapat 10. Betul. So, betul lah. So, darab kalau cikgu pecahkan, dia akan jadi log 5 tambah log asas 2, 2. Log 5 asas 2 adalah 2.322 tambah log 2 asas 2 sama dengan 1. Itu yang awak kena tahu sendiri kan. Sesuatu log kalau nilainya sama dengan asas adalah bersamaan dengan 1. So jawapan akhir adalah 3.322. Okey ke? Faham setakat ni? Faham. Faham. Kadang-kadang tak semestinya dia bagi dalam nilai. Kadang-kadang soalan dia bagi gini. Diberi bahawa log 3 asas 2 sama dengan M. Log 5 asas 2 sama dengan N. Ungkapkan nilai-nilai tersebut dalam sebutan M dan N. Caranya sama je lah. Cuma jawapan akhir awak tak dapat nilai. Awak akan dapat apa? Huruf. Mungkin M tambah N, M tolak N. Gitu. Faham ni? Tak semestinya guna nombor. Kadang-kadang dia minta awak guna huruf. Kalau huruf tu selalunya dia minta awak ungkapkan. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh ke? Faham Boleh. Okey, yang ini pula. Okey, seterusnya. Cari nilai setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Macam mana nak buat ni? Kalau kita tengok tu, nampak? Semua kamu temu tanpa menggunakan kalkulator kan? Ini juga menggunakan menggunakan hukum, 3 hukum tadi. Hukum yang pertama, kalau cikgu terangkan, dia akan jadi apa? Kalau ni reverse. Kalau tadi okey cikgu padam balik. Cikgu terangkan dulu. Yang ini adalah reverse, songsangan bagi yang tadi. Kalau tadi dia bagi macam ni kan. Log A XY, kalau kita pecahkan dia akan jadi tambah log AY. Betul? Yang kedua, log A X per Y, kalau cikgu pecahkan dia akan jadi log asas AX tolak log Y asas A. Betul? Yang ketiga, kalau dia bagi gini. Salah. Bukan salah. Tak cantik nilainya. A kuasa 2, dia akan jadi 2 log A asas A kan? Tadi dari sini ke sini. Sekarang apa yang kita nak buat dari depan dari belakang ke depan. Itu cara kita meringkaskan. Okey, faham. So ingat, kalau tambah dia adalah apa asalnya? Darab. Kalau tolak asalnya? Bahagi. So samalah spesies yang ini. Okey, cari nilai yang berikut. Arahan dia tanpa menggunakan kalkulator. Awak tak boleh guna
kalkulator, kena tunjuk jalan kira. So macam mana apply rumus-rumus 3 ni. So cikgu tunjuk satu soalan nanti seterusnya awak buat. Okay. Min, step pertama kita tahu dia operasi apa ni? Tolak. Tak nampak dah pula. Ni. Tolak kan? Tolak maksudnya dia datang daripada mana? Bahagi. Bahagi. So kalau cikgu permudahkan dia akan jadi Allahu Akbar log asas 5. Log asas 5 bahagi kan sebab dia bahagi. Gitu. So ringkaskan 750 bagi 6 berapa? 125. 125. 125 ni kalau kita fikir kalau cikgu nak tukar ni kan 125 ni ada tak kaitan dengan 5? Ada. Ada berapa? 125 sama dengan 5 kuasa 3. Ya, 5 kuasa 3. Tu sebabnya kita kena tukar kepada ni nombor tu. Nombor kat sini ni. Nombor yang kat sini ni. Mana merah saya hilang dah. Nombor yang kat sini ni kita kena tukar. Cuba tukar menjadi satu nombor indeks. Yang asasnya sama dengan ni. Asas kat sini mesti sama dengan asas kat sini. Asas indeks mesti sama dengan asas log. So dari situ kalau kita tengok, kita ubah, sebab dia asas 5, boleh tak 125 ni saya tukar kepada suatu nombor indeks yang asasnya 5. Bolehlah 5 kuasa 3. So kita tulislah log asas 5, 5 kuasa 3. Okey, cuba perhatikan. Dari sini ke sini, nilainya sama ke tak? Sama. Sama. Maksudnya, kita tak ubah nilai. Kita cuma ubah bentuk supaya kita boleh selesaikan. So, dari situ, oleh kerana 3 ni kuasa, tadi hukum dia yang ni kan? Kita boleh bawa ke depan. So, dia akan jadi 3 log 5 asas 5. Okey, sampai situ. Faham? Faham? Yang lain? Faham. Faham. Okey. Log 5 asas 5 sebenarnya adalah berapa ni? 1. 1. Jadi 3 darab 1 sama dengan? 3. 3. So jawapan akhir dia 3. Nampak? Kita guna kalkulator tak? Kalau nampak. Taklah. Cuma kat sini lah. Kalau tak reti guna je lah kalkulator. Tak apa tu. Itu tidak menunjukkan pengiraan totally menggunakan kalkulator kan. Cuma sebab awak tak tahu dia kuasa berapa, awak tekan kalkulator. Faham? Faham Faham. Okay, cuba buat yang ni. Complicated sikit. Masih lagi tanpa menggunakan kalkulator. Keyword dia cari nilai tanpa guna kalkulator. So kalau kita analisis ada 2 rumus kat situ. Sini tambah, sini tolak. Cuba sama-sama kita buat. Kita buat sama-sama. So dia akan jadi apa? Kalau cikgu ringkaskan. Log asas 3. Bila dapat soalan ni, satu lagi lupa nak bagi tahu. Bila dapat soalan ni, tengok sini. Sini, sini, sini. Asas sama tak? B. Okay. Log asas 3. Kalau kita tengok. Sama kan 3 nilai? Asas 3, asas 3, asas 3. So maksudnya, bolehlah kita selesaikan. Betul? So dia akan jadi log asas 3, 8 langkah yang pertama kamu ringkaskan dulu. Dia akan jadi gini, 2 ni bawa ke situ dulu. So dia akan jadi log asas 3, 6 kuasa 2. Tolak log asas 3, 96/9. Okey. Bawa dulu yang kuasa ni ke belakang dulu. Okey, setakat tu. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Lepas tu baru kita ringkaskan. Sebab sebelum kita meringkaskan, kita punya yang kat depan sini ni, jangan ada apa-apa nilai. Jangan ada apa-apa ni nilai. Dah clear depan tu baru kita ringkaskan. Log asas 3, 8
follow je. Tambah akan jadi darab 6 kuasa 2 berapa? 36. 36 bahagi dengan 96/9. Ni tak ada masalah. Settle je macam tu. Boleh? Faham setakat ni? Faham? Faham. Okey. Yang dalam tu tak ada masalah. Guna je lah kalkulator. Berapa awak dapat? 8 darab 36 bahagi 96/9. 8 darab 36 bahagi 96/9. 27. Dapat 27? Kamu dapat 27. Okey, sekarang kita nak settlekan kan? Kita tak boleh guna kalkulator. Kalkulator kita asas 10. Ada tak? Log 27 3. Log asas 3 dia kat kalkulator. Tak ada. So awak kena fikir macam mana cara cikgu nak matikan 3 ni dengan 27. So ni sebenarnya adalah apa? Indeks asas 3. 27 sama dengan sebenarnya 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. So sebenarnya dari sini step seterus kita adalah dekat sini. So dia akan jadi log asas 3, 3 kuasa 3. So dari situ 3 yang ni kena bawa apa? Ke depan. So dia akan jadi 3 log 3 asas 3. Log 3 asas 3 sama dengan berapa? 1. 1. Jadi 3 darab 1 adalah 3. 3. Faham cara nak buat? Faham. Dan kadang-kadang kat sini ni tak semestinya nombor macam ni. Mungkin huruf. Sama je lah macam cikgu cerita tadi. Okey, ni. Banyak lagi tak? Okey, sikit lagi. Okey, cuba buat ni latihan 2. Tanpa bantuan cikgu dulu. 2 minit. Siap. Siap dah? Yang lain? Dah. Dah. Okey. Asas sama tak? Sama. Sama. Asas 2, asas 2, asas 2. So tak ada masalah. Dia ada kadang-kadang soalan asas tak sama. Itu nanti. Kelas seterusnya. Okey. So kat sini asas sama. So proceed je lah kan. So log asas 2 kalau kita singlekan dia. Maksudnya kita jadikan dia dalam bentuk single log. Satu log je kat depan. Ya Allah. Sini tambah. Sini tolak. So min dia akan jadi 7. Betul? Tambah Darab. jadi apa? Darab 12. Tolak akan jadi? 21. Bahagi 21. Tu. Ini kita panggil log tunggal. Nampak? Daripada banyak-banyak, ya Allah. Daripada banyak-banyak log macam ni, kita jadikan dia satu log je. Ni kita panggil single log. Log tunggal. Sebab bila nak selesaikan, bila nak cari nilai, ungkapkan, mesti jadikan dia satu log je kat depan. Okey, setakat ni. Boleh? Boleh. Boleh. So, log asas 2 ringkaskan dapat apa? 7 darab 12 bagi 21. 4. So, dia adalah 2 kuasa 2. 2. Sebab apa? Sini mesti sama ni. Asas dengan tu mesti sama. So, akan jadi 2 sama dengan log
2 bawa ke depan kan. Ni kita bawa ke depan dulu. So dia akan jadi 2, 2, log 2 asas 2. Ini sebenarnya nilainya adalah 1. So jawapan kita adalah 2. Faham ke? Faham. Korang tak belajar NMAT hari ni? Dah. Boleh kan? Dia gini, bila awak buka hati awak, NMAT ni sebenarnya tak susah mana, lapangkan dada, insyaAllah, senang je. Okay, cuma jangan on off. Kalau cikgu, okay cikgu buat Google Meet, masuk. Sebab matematik, kalau cikgu just cakap je dalam Telegram ke, WhatsApp ke, memang awak tak faham. Dia kena tunjuk macam ni kan. So, kamu akan lebih faham. Ni. Yang ini, ni yang cikgu cakap tadi. Tak semestinya in term of number. Kadang-kadang dalam bentuk huruf. Macam ni lah. Okay. Kalau nombor, dia akan kata cari nilai. Selesaikan. Tapi kalau bentuk huruf, selalunya perkataan dia akan sebut apa? Ungkapkan. Okay. Sebagai satu logaritma tunggal. Apa maksud logaritma tunggal? Macam ni lah tadi yang cikgu kata tadi ni. Single log. Ada satu je log kat depan. Tu kita panggil single log lah. Log tunggal. Okay. Sama je cara dia. Sama sahaja. Cikgu tunjuk satu. Seterusnya awak buat. Okay. Yang ni dulu. Okay. Tengok. First step tadi cikgu kata tengok apa dulu? Asas. Asas. Sama tak asas? Sama. Sama. So tak ada masalah. Lepas tu second step tengok. Ada tak nombor, apa-apa nombor depan log? 3. Yang ini depan log tak ada apa-apa nombor kan? Tapi sini ada. Depan log ada nombor. Nombor apa tu? 3. 3. Jadi kena settle dulu yang itu. Macam mana cara settle? Bawa dia ke belakang dulu. So dia akan jadi gitu. Ni bawa ke belakang. So akan jadi log A Y kuasa 3. Tu maksud dia. Faham? Sebelum kita ringkaskan, sebelum kita jadikan dia log tunggal, depan huruf log tu, depan perkataan huruf L tu, dia tak boleh ada apa-apa nombor atau apa-apa nilai. Kecuali tambah dengan tolak. Faham? Faham So sekarang operasi apa yang terlibat? Darab. Tambah. Bila tambah sebenarnya kalau nak jadi log tunggal, dia akan jadi operasi darab. So dia akan jadi darab Y kuasa 3. Gitu kan? So kena ringkaskan lah. Ringkaskan jadi log asas A XY kuasa 3. Tu jawapan akhir kita. Itu kita panggil logaritma tunggal atau log tunggal. Boleh? Faham? Faham. Kalau SPM soalan-soalan gini selalu keluar kertas 1 lah. Tapi kalau awak form 4, dia boleh keluar dalam kertas 2 juga. Okay? Periksa akhir tahun ke, periksa setengah tahun ke, dia boleh keluar juga dalam kertas 2. Okay, sebab tajuk yang di soal tak banyak sangat. Tapi kalau SPM, pernah juga dia keluar kertas 1. Kalau dia keluar kertas 1, dia keluar kat mana? Bahagian A, yang pendek-pendek, 5 markah. Okay? Okay. So, soalan B. Nampak tak soalan B tu? Okay, first step tadi cikgu kata tengok apa? Asas kan? Sama tak? Sama. Sama. Depan log ada huruf tak? Ada. Ada nombor. Ada nombor. Sorry, depan log ada nombor kan? Yang tu. So, selesaikan dulu. Cuba selesaikan dulu soalan nombor B ni. Nampak tak tu? Saya padam warna supaya awak nampak clear.
Dah. Okay, so sama dengan, cikgu kecilkan sikit. Sama dengan langkah pertama tadi bawa apa? Bawa nombor depan tu pergi belakang. Ni bawa ke belakang, yang ini pun bawa ke belakang. So akan jadi log asas A X kuasa 2 tolak log asas A Y kuasa 1/2. Macam tu. Okay, so oleh kerana dia operasi tolak, makanya dia jadi apa? Kalau jadikan log tunggal, dia jadi bahagi. Gitu. Kalau nak cantik, tukarkan yang punca kuasa tu jadi gitu. Cantik lah. Kuasa 2 sebab 1/2 kan punca kuasa kan. Kalau kuasa 2, kuasa 2. Okey, setakat ni boleh? Boleh. Boleh. Ada lagi tak bawah? Ada satu lagi. Okey, kita habiskan lah. Okey, supaya awak lebih faham. Okey, seterusnya yang ni sama juga. Asas dah sama. So, kita bawa ke belakang. Yang ini, masalah kita kat sini ni. Apa maksud 1 tu? Sebab semua ada log. Tiba-tiba kat situ tak ada log. Tiba-tiba kat sini tak ada log ni. Macam mana cikgu? Macam mana nak jadikan dia tunggal? Sebab benda tu tak ada log. Boleh tak kita tukarkan dia jadi log? Log apakah yang nilainya sama dengan 1? Log 3 asas 3. Log pada dasarnya, pada hukumnya yang ini kan. Maksudnya asasnya sama. So bila sini asas 3, maksudnya 1 ni sebenarnya adalah bersamaan dengan log 3 asas 3. So kita boleh tukar dia jadi gitu. Okey, so bila cikgu selesaikan, dia akan jadi sama dengan log asas 3 X kuasa 2, cikgu bawa ke belakang. Tambah dulu log Y asas 3. Yang 1 ni, cikgu tukar jadi ni. Log 3 asas A. Semua dah ada log kan? Bila semua dah ada log, tak ada masalah lah. Just simplify sahaja. Log asas 3 X kuasa 2 tambah akan jadi darab Y tolak akan jadi bahagi 3. So itulah jawapan kita. Okey, setakat ni boleh? Ya. Yang tolak log 3 asas A tu, asas dia memang A, bukan 3. Sorry. Asas 3. Sini tersilap. 3. Asas 3. Okey. Terima kasih, betulkan. Okey, faham? Faham. Faham Okey. Last one rasa. Last one. Last kali. Atau buat latihan je. Ni. Buat sekarang. 2 minit. Dari sekarang. Atau buat latihan je. Dah. Dah. Okey.
Seorang boleh jawab tak seorang? Boleh tak seorang? Wakil. Siapa nak jawab? Bukan jawab, awak sebut saya tulis. Siapa nak ni? Cepat. Log 3 asas 2 kuasa 2. Okey. Langkah pertama yang ni bawa ke belakang kan? So log 3 asas 2 kuasa 2. Betul? Tambah? Sekejap cikgu lain selalu darab. Darab. Dalam log darab tu titik Darab. 4. 4. Yang ni boleh diringkaskan. Boleh dicari nilainya kan? 3 kuasa 2 adalah 9. 9 darab 4. 36. Boleh cari tak? Cuma dia nak sebagai log tunggal kan? Bukan dia suruh cari nilai. Dia kata permudahkan sebagai log tunggal. Ni je lah jawapan. Cikgu Kalau dia kata bawah tak apa ke? Kenapa? Kalau siapkan sampai punca kuasakan 36 tu. Mana boleh punca kuasa? Maksud saya 6 kuasa 2. 6 kuasa 2, so dia akan jadi 2 log 2 asas 6 gitu? Tak perlu kot, sampai sini je. Yang ini kira tak selesai lagi, tak tunggal lagi sebab tunggal adalah log kat depan. Okey. Ini kan 2 kat depan kan? Tak boleh lah. Ni tak boleh. Boleh Faham Faham. Boleh. Okey. Seterusnya ni latihan kendiri. Ini semua dalam buku teks tau. Ni yang ni latihan ni ada dalam buku teks. Tapi tak apa, nanti cikgu screenshot latihan dengan nota ni. Pesan dengan kawan awak. Mana yang tak masuk, suruh tengok balik. Nanti sekejap lagi kalau dah ada dekat mana? Dekat Gmail, dekat cikgu punya drive. Cikgu upload dekat YouTube lah sebagai awak tengok.